Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. So Teacher Dom is here. Hi, how are you today? Teacher is fine. Okay, so let's do this together. Kita hari ni kita nak tengok buku teks. Semua dah dapat buku teks, right? Okay, so look at your textbook. Page 2. Okay, page 2. Alright. So jom kita baca. Let's read together, right? Okay, so textbook awak. Okay, Kamini and Edith are discussing how to select interesting books to read. So Kamini dengan Edith ni, dia dua-dua tengah bercakap, terbincang. Okay, Kamini kata, my father promised to take me to the big book fair this weekend. So Edith jawab, I went there last weekend. There were many different types of books. I bought 10 books there. Dia kata, Kamini kata ayah dia janji nak bawa ke pesta buku, big book fair, hujung minggu ni. So Edith jawab, saya dah pergi dah minggu lepas. Ada banyak jenis buku kat situ. So kat sana saya beli 10 biji buku. Kamini, how do you know if the books are interesting? Macam mana awak tahu buku tu menarik? It's easy, Edith. Edith yang sebelah kiri, kami ni yang sebelah kanan Okay, it's easy, Edith. First, choose your favorite genre, then read the synopsis or gist of the story. It's on the back of the book. If you find it interesting, then buy it. Okay, so dia kata senang je, Edith. Mula-mula sekali pilihlah jenis buku genre yang awak minat. Nanti kita tengok apa maksud genre, okay? Then kemudian bacalah sinopsis kat belakang buku. Gist ataupun sinopsis tu sama. Maksud dia yang belakang buku. Biasa bila kita ada buku, kita tengok kat belakang buku tu dia ada ringkasan cerita. Yang tu kita panggil sinopsis ataupun gist. Okay? So kalau awak rasa sinopsis dia menarik, best, so belilah, dia kata. Okay, baik. So that sounds simple. Thanks Kamini. Alright. So Kamini genre ni adalah satu jenis buku ataupun muzik ataupun filem ke apa yang ada ciri-ciri tersendiri. Contohnya macam kalau genre komedi. So cerita tu mestilah kelakar, lucu. Okay, baik. So itulah jenis-jenis yang ada pada bukan sahaja buku cerita tapi juga filem ataupun lagu. Okay? Lagu pun ada genre dia, tapi bukanlah genre horror. Contohnya lagu balada yang awak biasa dengar. Okay, alright. Baik, so tengok kat bawah tu, dia ada bagi 3 buah buku. Satu adalah Little Red Riding Hood. Yang ini semua awak dah belajar sebenarnya daripada darjah 4 dengan 5. Okay, Goldilocks and the Three Bears. Satu lagi adalah Rosemary and the Gnomes. Okay, baik. So dia tanya, which is your favourite book? Antara banyak-banyak ni, antara 3 ni, yang mana satu yang awak suka? Kalau teacher suka Little Red Riding Hood. So dia tanya, kenapa? Why? So awak tengok contoh ke atas tu. Ada perbualan antara Edith dengan Asin. Dia tanya, which story would you choose to read, Asin? Why? So Asin jawab, I would choose Jack and the Beanstalk because the story is exciting and interesting. Okay, it is full of magic and suspense. I wish I could have the magic beans so that I could be as adventurous as Jack. Dia kata, so Asin pilih Jack and the Beanstalk. Dia pilih buku. Pertama sekali bila orang tanya awak, awak suka buku apa? So awak kena cakap, saya suka buku apa? I would choose, saya boleh pilih, ataupun I like to read Little Red Riding Hood. So lepas tu bagi sebab kenapa awak suka Little Red Riding Hood, ataupun kenapa awak suka Jack and the Beanstalk. So macam Asin ni, dia kata dia suka Jack and the Beanstalk sebab cerita dia exciting, mengujakan dan juga menarik. Okay, so awak kena bagi sebab kenapa awak suka. Bukannya bukan sekadar bagi tahu saya suka buku ni. Tak ada sebab. Apa awak suka? Sebab saya sukalah. Tak boleh. Sebab bila kita bagi bila kita nak jawab soalan, kita kena ada sebab. Reason dia. Kena bagi reason. Okay? Baik. Tengok seterusnya. Muka surat yang seterusnya. Sekejap. Okay. Muka surat seterusnya adalah muka surat 3. Okay. So kami ni dia pun pergilah dekat Big Book Fair tu. Kami ni sampai sana, so dia ada 2 buku yang dia pilih. Okay, so kami ni is at the Big Book Fair and she has chosen 2 books. Dia pilih 2 buku. Okay, so macam mana nak tahu? So listen to the blurb. Okay, blurb ni dia beri bayangan yang dia bagi ni. Okay, dia bagi 2 buku. So lepas ni at the end of the lesson nanti awak kena pilih buku mana yang awak nak cadang kepada kami ni. Buku mana awak nak cadang. Okay, so kita nak tengok dulu buku apa yang kami ni pilih, yang 2 ni. Alright. Okay, yang pertama sekali cerita ke atas tu, Roald Dahl. Okay, blurb ni macam satu gambaran awal lah, short description of a book, bayangan ataupun hint yang ada. So awak kita nak pilih berdasarkan blurb ni. Okay. Baik, yang pertama sekali, Matilda is a genius. Jom kita baca dulu sama-sama, okay? Teacher baca, awak pun baca tau. Jangan teacher je baca. Awak tengok je, Okay, teacher baca, awak baca sama dengan teacher, alright? Okay, so Matilda is a genius. She is not only a bookworm, but a maths wizard too.
Unfortunately, her parents do not appreciate her. Okay, Matilda ni dia seorang yang bijak pandai, genius. Dia bukan sahaja bookworm. Bookworm ni ulat buku. Bukan ulat bulu deh. Bookworm. Dia bukan sahaja ulat buku. Tapi dia ni adalah seorang yang terror sangat matematik. Wizard ni ahli sihir sebenarnya. Tapi dalam cerita ni dia kata dia sangat terror matematik lah. So, kemudian unfortunately, malang sekali parents dia, mak ayah dia tidak menghargai dia. So, when Matilda starts school at Cruncher Hall Primary School, which is run by the strict Miss Trunchbull, a big-sized and ferocious woman, she develops more unbelievable talents. So, dia kata bila Matilda ni mula pergi ke sekolah dia dekat Cruncher Hall Primary School nama sekolah. Yang mana sekolah tu dikendalikan oleh Miss Trunchbull, seorang wanita yang garang dan juga gemuk, gempal. Big size ni besar lah. Okay, so kat sana Matilda ni dia pun dapat kena pasti banyak bakat-bakat dia. Okay. So this one kat bawah tu, yang tu awak kena jawab hari ni. Awak kena jawab soalan state true or false based on the blurb. Okay. So yang pertama sekali, Matilda is good in mathematics. Betul ke Matilda ni bagus dalam matematik? Okay, so pilih true ke false, alright? Yang kedua, she studies at Cruncher Hall Primary School. Betul ke nama sekolah dia? Okay, pilih true or false, alright? Yang ketiga, her parents are proud of her talents. Ibu bapa dia bangga sangat dengan dia punya bakat. Betul atau salah? Yang keempat, Miss Trunchbull is Matilda's class teacher. Miss Trunchbull ni guru kelas Matilda. Betul ke salah? Awak bayang sekolah tu dikendalikan oleh Miss Trunchbull. Maksudnya, dia bukan guru kelas. Miss Trunchbull adalah Okay, so yang tu awak kena fikir, okay? Baik. Yang kedua yang bawah tu, Harry Potter lives a miserable life with the Dursleys, his cruel aunt. Cerita Harry Potter tinggal dengan mak saudara dia yang kejam. So, aunt, uncle and their son, Dudley. He has no friends or any celebrations for his birthday. Sianya Harry Potter. So, Harry Potter ni, dia ni duduk dengan mak saudara yang kejam. Saudara dia kejam. Lepas tu dengan sepupu dia, cousin dia. So, he has no friends. Dia tak ada kawan. Dan juga tak pernah sambut sebarang perayaan. Terutamanya pada hari jadi dia lah. Tak ada pun celebration untuk hari jadi dia. Tak ada orang wish ke apa, family dia tak wish ke, tak ada. She has never played a sport too. Dia pun tak pernah main sukan. Bersukan pun dia tak pernah. So, a messenger brings him a mysterious letter. Satu hari, satu messenger ni macam orang yang menghantar pesanan. Tak kira lah by post ke apa ke. So, a messenger satu hari hantar surat misteri kepada dia. It is an invitation to a wonderful place. Satu surat. Surat ni adalah sebenarnya jemputan ke satu tempat yang hebat, yang menarik. He had never dreamed of. Yang mana dia tak pernah bayang pun selama ni. There he finds friends, sports and magic. Kat sana dia jumpa kawan, dia pun main sukan. Lepas tu dia pun berkenal-kenalan dengan sihir, dia kata magic. Silap mata lah. Nak kata sihir tu tak kena, right? So dia macam silap mata. Something great is awaiting him if Harry can survive the encounter. So dia kata sesuatu yang hebat tunggu dia. So dia kata dia bagi . Okay, so tugas awak yang kedua adalah awak kena jawab soalan kat bawah tu. Answer the questions, alright? Number 1, which word tells that Harry Potter lives a sad life? Dalam karangan ke atas tu, dalam singkatan ke atas sinopsis tu, yang mana, perkataan mana yang menunjukkan Harry Potter ni duduk dengan keadaan sedih semua lah. Okay, teacher bagi clue, okay? Perkataan dia bermula dengan huruf M. Satu je perkataan. Okay, perkataan dia bermula dengan huruf M. Satu perkataan saja. Dia ada 9 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 huruf. Perkataan dia mula huruf M, ada 9 huruf. Okey, so awak tulis perkataan tu saja. Fikir. Okey, yang kedua, who is Dudley to Harry Potter? Dia tanya Dudley dengan Harry Potter ni jadi lagu mana? Apa hubungan dia? So, awak bayanglah Harry Potter duduk dengan mak saudara dia. Mak saudara dia nama Dursleys. Mak saudara dia nama Dursleys. Mak saudara dia pun samalah. Dia ada keluarga Dursleys. Anak dia tu nama Dudley. So, Dudley tu apa kaitan, apa jadi gano dengan Harry Potter? So, awak kena fikir. Baik, yang ketiga, how did Harry Potter receive the mysterious letter? Macam mana Harry Potter terima surat misteri? Ada dalam karangan. Cari. Okay? Yang keempat, Harry Potter went to a beautiful place. Describe it using your imagination. Dia kata Harry Potter pergi ke tempat cantik. Dia suruh awak bayangkan. Yang ini payah sikit lah. Tapi teacher nak awak bagi satu je sebab. Satu je perkara yang menarik yang ada kat tempat tu. Contohnya Harry Potter pergi ke tempat menarik. Ada gapo tempat tu yang awak rasa dia menarik. Contohnya dia ada bangunan tinggi ke, ataupun dia suruh describe sebenarnya. Describe ni kena panjang sikit lah sebenarnya. Tapi teacher nak suruh awak bagi satu je perkataan. Takut kalau panjang-panjang takut pening pula awak hari ni kan.
Satu je perkataan. Contohnya, Harry Potter went to a beautiful place. The place has beautiful ataupun the place has high towers. Ada menara-menara yang tinggi. Satu. Ataupun awak boleh royak, Harry Potter went to a beautiful place. The place has secret doors. Ataupun boleh tulis tempat tu mempunyai pintu-pintu rahsia. Teacher tak say banyak sangat. Teacher nak suruh awak pilih satu je. Okey, tu cadangan teacher. Nak ambil idea teacher pun boleh. Kalau awak ada idea yang lebih baik, boleh guna idea awak. Alright? Okey? Okey, baik. So untuk hari ini itu saja kelas bahasa Inggeris kita. Thank you, sabar dan sama-sama baca. Okey, teacher harap awak baca bersama dengan teacher. Okey? Teacher sebut tadi, awak pun baca. Barulah kita sama-sama boleh sebut. Alright? Okey. Jangan lupa homework teacher. Kalau boleh hari ni hantar ya. Okey. Bye.